Ya, Yang Hormat Berpantai. Kalau dapat dalam masa 15 minit boleh, Yang Hormat. Okay, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ucap terima kasih atas peluang yang diberikan kepada Lemah Pantai untuk turut berbahas dalam pindaan Akta Universiti College University bagi tahun ini. Dan saya menyambut apa yang disebut oleh beberapa ahli parlimen, khususnya dalam segi mengkritik dan menolak serangan yang dilakukan terhadap mahasiswa yang berada di Dataran Merdeka. Saya bersama YB Padang Terap sempat melawat mereka semalam bersama dengan ahli parlimen lain. Dan yang paling mengecewakan di sini, Datuk Yang di-Pertua, adalah kenyataan yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi yang bukan sahaja tidak menyatakan simpati. Saya setuju ada setengah pihak tak bersetuju dengan tindakan mereka. Kita ada pandangan masing-masing, tapi boleh melemparkan kenyataan yang kasar dan mengatakan mereka ini hanyalah menagih simpati. Jadi di saat yang sama saya puji Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengajian Tinggi kerana telah menunjukkan kepimpinan dalam hal ini. Saya fikir kita perlu take the lead dengan izin. Kalaupun kita berlainan pendapat, ideologi, tapi sebagai pemimpin muda kita perlu menunjukkan model yang dan saya harap Timbalan Menteri dapat menyampaikan mesej supaya Menteri juga ambil cara yang sama. Datuk Yang di-Pertua, tentunya bila bercakap tentang pindaan AUKU ini, pendirian bagi ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat sejak awal, sedari awal adalah supaya akta ini dimansuhkan. Dan sebelum ada pihak menyatakan ini satu cubaan populis, saya mungkin hendak mengimbau sejarah kepada zaman 1998 di mana saya sendiri ketika itu saya minta untuk masuk ke sebuah universiti pengajian tinggi, Universiti Awam, dan walaupun keputusan saya memang diterima dan baik, saya ditolak dan alasan yang diberikan oleh peringkat tertinggi di universiti adalah kerana risiko politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim, ayah, dalam penjara, maka kerana risiko politik ditolak kemasukan ke dalam universiti. Dan saya bangkitkan bukan untuk mengimbau dengan tidak ada makna. Isunya apa? Bila politik ini berakar dalam universiti, kita melihat ia dengan begitu sedih, kecewa bagaimana pimpinan universiti sendiri, rektor, vice chancellor yang seharusnya mentadbir universiti bukan mengikut telunjuk politik. Tapi ada, saya sendiri mengalami peristiwa tersebut. Itu peringkat saya mungkin orang kenal. Bagaimana dengan yang lain, ratusan ribuan pelajar yang tidak punyai akses kepada bantuan guaman dan sebagainya. Tapi akhirnya alhamdulillah saya dapat bersama dengan Unit 10. Tapi isunya bila bercakap tentang politik, bila bercakap tentang pendidikan, kita tidak boleh sama sekali benarkan unsur-unsur atau elemen ini berakar. Dan di sinilah saya sedikit tidak bersetuju dengan Yang Berhormat Lipis tadi kerana katanya terlalu banyak kebebasan. Sebenarnya yang kita tak mahu bila institusi pendidikan dalam negara kita, khusus tertiary education, jangan sampai jadi mangsa dalam usaha kita mengejar sangat nak cuba sesuaikan dengan selera pimpinan yang sedia ada, tak kiralah kerajaan mana sekalipun. Jadi Datuk Yang di-Pertua, bila mengimbau sejarah ini, saya juga fikir AUKU sejak April 1971, sejak itu sampai sekarang telah melalui beberapa pindaan. Dan di sini walaupun sedikit tidak bersetuju dan rasa berat, saya terpaksa terima. Dan beberapa pindaan ini merupakan langkah permulaan yang boleh diterima pakai walaupun masih jauh lagi daripada mencapai sasaran. Saya masih ingat dan saya fikir wajib disebut di sini. Pada tahun 2008, pertama, prinsip utama ataupun kenyataan atau hakikat utama yang kita perlu ingat, di Malaysia sekarang ini tak ramai yang berminat dengan politik di kalangan mahasiswa. Memang merupakan golongan minoriti. Saya tak ada masalah nak terima pakai, tetapi mungkin kesedaran politik dan minat pada politik itu lebih tinggi pasca 2008. Apapun hak pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi kita ini
wajib diperakui oleh kerajaan sedia ada kerana mereka seharusnya diberikan hak seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia mahupun dalam Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu. Perkara 4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan maka ianya adalah terbatal. Jadi pada saya di sinilah yang menunjukkan, membuktikan AUKU ini tidak relevan. Kita juga seringkali sebut perkara 10/1 Perlembagaan Persekutuan Datuk Yang di-Pertua yang memberi kebebasan kepada warga negara untuk menyatakan pandangan selagi tidak menyentuh soal-soal sensitiviti yang termaktub dalam struktur asas Perlembagaan Persekutuan termasuklah parti politik. Jadi saya teringat tahun 2008. Pada tahun 2008 dan saya bangkitkan juga semasa Yang Berhormati Malai Menteri Pengajian Tinggi memanggil beberapa wakil ahli politik dalam sidang meja bulat membincangkan pindaan AUKU. Kalaulah banyak kali dikatakan bahawa ahli politik pembangkang yang suka mengarah pelajar, yang beritahu apa kita kena buat, yang menghasut, ini perkataan paling popular lah, menghasut. Saya nak bawa kepada perhatian Dewan Yang Mulia ini tahun 2008. Sekumpulan mahasiswa mereka telah menyerahkan kepada mantan Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdullah Ahmad Badawi, Ahli Parlimen Kepala Batas, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga semua ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat. Mereka menyerahkan satu peraturan, saya fikir undang-undang lah ya, yang sesuai dengan kehendak dan keperluan mereka, yang bukan mengikut telunjuk mana-mana pihak. Dan di sini saya fikir harus kita bangkitkan seolah-olah memperakui usaha mereka untuk mewujudkan kebebasan yang berdiri di atas tanggungjawab atau kepertanggungjawaban. Disebut tajuknya dalam bahasa Inggeris satu ini betul. Maaf, saya sejak 2008 dapat naskah bahasa Inggeris. Saya tak dapat jumpa naskah bahasa Melayu pada 2008 itu ya, dah lebih kurang berapa tahun dulu. Dan disebut Magna Carta for Students of Universities and University Colleges. Jadi saya fikir ini bukannya satu kerja yang kira cincai ataupun lebih kurang, ia merupakan satu usaha mereka untuk memberi senaskah rang undang-undang bagi menggantikan AUKU. Jadi apa pun yang kita perlu buat, sebelum saya bawakan beberapa persoalan kepada kementerian, saya hendak membawa perhatian kepada beberapa isu di sini. Mereka mendefinisikan beberapa terma-terma dalam peringkat pentadbiran universiti, accreditation board, academic deficiency, campus, co-curricular activities dan sebagainya. Tapi yang saya mahu sebut ya, yang pertama bawah section 4 dia, chapter 2, right to admission and quality education. Subject to fair, reasonable and equitable admission requirements, no student shall be denied admission on account of his and her physical handicap, socio-economic status, political or religious beliefs, or memberships in student organizations, nor shall pregnant student and reformed drug users be discriminated against. Jadi pada saya, kalau saya baca sesuatu yang begitu menyeluruh daripada anak-anak muda kita, mahasiswa, saya pun rasa teruja kerana ini menunjukkan betapa mereka mengambil kira secara komprehensif keperluan dan jangan sesiapa pun dinafikan hak untuk menjadi pelajar di universiti. Ini penting kerana tak pernah kita bincangkan. Bayangkan ya, bila mereka ambil usaha yang serius, sekurang-kurangnya saya mahu tahu apakah yang dilakukan oleh kementerian, kerana saya tahu ahli parlimen Temerloh juga mendapat sesalinan. Tapi saya pun dah hilang versi bahasa Melayu, jadi saya tak salahkanlah kalau tak ada dalam simpanan sekarang ya. Jadi ada juga section bawah nombor 5, right to competent instruction and relevant quality education, right to educate welfare services and academic facilities, dan yang penting di bawah bab 3, right to organise, Datuk Yang di-Pertua. Right to organise among themselves and student council or government. Kerana dalam pindaan yang diperkenalkan ini,
walaupun Majlis Perwakilan Pelajar dipilih ataupun Students Representative Council, mereka memang terpaksa mengharap atau dependent dengan izin kepada peringkat universiti untuk mendapatkan dana. Dan kalaulah mereka terpaksa melalui proses nak menang Majlis Perwakilan Pelajar, ya Tok Yang Pertua kan tahu dia memang satu fight yang agak atau pertarungan yang agak sengit. Jadi mereka ini kebanyakannya benar-benar antara kumpulan pro aspirasi versus pro mahasiswa itu berjuang habis-habisan nak menang peringkat MPP. Sekurang-kurangnya idealisme itu harus dikekalkan. Biar mereka takbir. Sekitar setahun itu pun tak sampai setahun kalau diambil kira cuti-cuti semester. Jadi saya fikir di sini kita boleh ambil semangat yang ditonjolkan dalam cadangan Magna Carta. Saya akan bagi sesalinan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tak tahulah Yang Berhormat Menteri nak terima ke tidak. Dan isu seterusnya adalah tentang isu keuangan, ya. Isu keuangan ini disebut Datuk Yang di-Pertua. The Treasurer shall keep proper accounts of the SRC iaitu MPP and not later than 3 months after the end of every financial year, being a financial year as specified by the Vice Chancellor. A copy of the state accounts which shall be audited by a person appointed by the board shall be submitted by the SRC for approval to the University Board. Jadi pada saya, bila ada kenyataan sebegini, dia bukan secara sembrono nak minta, okey kita ada kuasa nak gunakan kewangan, tapi di peringkat universiti, di peringkat mereka sendiri dah kata kena ada kebertanggungjawaban audit yang dilaksanakan terhadap perbelanjaan. Jadi saya fikir ini adalah satu sifat kepimpinan yang terpuji. Dan seharusnya Piagam Agung ini, Magna Carta, ya, mungkin kita tak setuju dengan terma, tapi kandungannya itu saya benar-benar puji. Dan di sinilah, ya, saya nak sebut yang terakhir, ya, sebelum saya pergi ke isu lain, item 11. Formation of the Campus Election Commissioner. Dia Suruhjaya pun ada, Datuk Speaker. Dia begitu benar-benar komprehensif. Dan mereka sebut tentang isu bagaimana pilihan raya kampus, undang-undang pilihan raya kampus harus dikendalikan, dan larangan terhadap use of force dengan izin, violence or intimidation of members, and exaction of excessive fees by student organisations. Ini Datuk Speaker, saya tidak akan sebut semuanya, tapi cukuplah di sini untuk saya bertanya kepada kementerian. Bila kementerian adakan jawatan kuasa pindaan, dijemput beberapa wakil pelajar yang saya dengar kebanyakan yang duduk dalam jawatan kuasa adalah pelajar-pelajar yang berusia emas. Jadi mereka tak mungkin dapat menampilkan aspirasi atau pandangan pelajar yang terkini. Saya rasa itu kritikan utama yang mereka sebut. Yang kedua, Datuk Speaker, sebelum kita boleh terima pindaan, Yang Berhormat Timbalan Menteri juga wajib memperincikan apakah cadangan yang diberikan oleh perwakilan-perwakilan yang ditemui dalam jawatan kuasa pindaan. Saya dimaklumkan Seksyen 21 juga, ya, menjadi isu, termasuk juga Seksyen 15 lah untuk dibuang kesemuanya, dan banyak lagi yang tidak dimasukkan dalam pindaan draft akhir. Jadi bila kita melalui proses di mana kita juga bersama merangka pindaan bagi sesebuah akta, adalah kewajipan bagi penganjur ataupun tuan punya badan yang menganjurkan program atau sidang meja bulat itu untuk memberi perincian secara terbuka terbaik untuk memberi keyakinan bahawa pindaan ini sebenarnya mewakili hasrat dan aspirasi majoriti mereka yang bersama dalam sidang meja bulat itu. Kalaupun tidak ramai pelajar yang mahu bersama politik, pada saya itu bukan isunya. It is a right, ya, dengan izin, itu hak mereka. Jadi sebagai kerajaan yang bermoral, katanya, ya, tentunya kena laksanakan seperti yang disebut. Nah, Datuk Yang di-Pertua, saya juga rujuk di sini kenyataan, ya, untuk mengukuhkan lagi bagaimana Seksyen 15 kurungan 2 hingga 5 perlu dibuang.
termasuk juga kenyataan daripada Majlis Peguam yang menyatakan pindaan ataupun Seksyen 15 ini tidak boleh diteruskan kerana melanggar hak asasi pelajar. Tapi yang juga membawa kebimbangan, kalau kita lihat 15.1c, sudahlah kita dah ada undang-undang yang merangkumi pelanggaran criminal action dengan izin. Tapi ditambah juga seseorang pelajar universiti boleh menjadi ahli mana-mana persatuan, pertubuhan, badan atau kumpulan orang, sama ada atau tidak ia ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis. Saya rasa dah cukup kalau setakat itu, sama ada ia dalam atau di luar universiti, dan sama ada ia di dalam atau di luar Malaysia selain dan definisi mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang telah ditetapkan oleh menteri setelah berunding dengan lembaga secara bertulis kepada Naib Chancellor sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau universiti itu. Saya rasa ada kontradiksi jelas, kerana di satu sudut mahu beri kebebasan kepada pelajar, tapi di sudut lain terus tambah lagi undang-undang, seolah-olah undang-undang yang ada dalam negara kita tak mencukupi. Saya fikir ini tak boleh diterima. Saya pohon dah Timbalan Menteri kerana sila PJ Utara. Sekejap saja. Saya rasa klausa ni yang memberikan hak kepada pihak lembaga universiti untuk menghadkan apa-apa aktiviti Zul. Adakah ini merupakan satu klausa yang mungkin lebih draconian, lebih tidak memberikan satu ketidakpastian kepada penuntut-penuntut yang ada dalam universiti daripada akta sebelum ni. Akta sebelum ni jelas tak boleh. Yang ni hehehe, I kata boleh, you kata tak boleh. You agak macam tu tak? Saya setuju dengan kesemua yang disebut oleh Yang Berhormat kecuali part hehehe tu, kerana saya tak pasti Yang Berhormat sebut apa sebenarnya. Tapi saya faham. Maksudnya kita tak pula Yang Berhormat 8 undang-undang Yang Berhormat, saya berjenaka sikit. Jadi terima kasih Datuk Speaker, saya tak panjang. Jadi saya rasa kerana itu bila kita masukkan pindaan, kadang-kadang kita kena jelas Yang Berhormat Timbalan Menteri, kalaulah dari segi Magna Carta atau Piagam Agung para mahasiswa, mereka boleh buat secara menyeluruh. Jadi pihak kementerian perlu menunjukkan model terbaik. Kalau ada di sini, sampaikan YB PJ Utara dan diri saya sendiri berasa amat sangsi dan bimbang implikasinya. Kita tak mahu sesuatu yang jauh lebih draconian, kerana AUKU pun cukuplah. Saya nak rujuk juga kepada justifikasi AUKU ini pada awalnya. Tapi sebelum itu saya bagi dulu balik pulau. Ya, sedikit. Kalau boleh Datuk Speaker, saya ya sedikit pendek ni Lembah Pantai memberi ruang. Saya mau penjelasan Lembah Pantai apabila mengatakan kerajaan perlu menunjuk model yang baik Kerana dikala kita berbahas mengenai pindaan rang undang-undang ini, pihak universiti UKM yang juga di bawah kementerian mendapat leave pelepasan ataupun kebenaran di Mahkamah Persekutuan untuk mencabar keputusan Mahkamah Rayuan yang khususnya bukan saja berbincang mengenai kita panggil kebebasan akademik itu, ia juga mengatakan ianya satu peruntukan yang unconstitutional. Gesture di dalam Dewan dan gesture di luar Dewan kerana peguam, iaitu peguam yang sama yang dibangkitkan oleh namanya semalam, saya pun tak nak ulang nama dia, telah membuat permohonan. Jadi persoalan saya, kalau satu model ke arah memberi satu ruang progresif kebebasan pada pelajar, pada pandangan saya, model yang terbaik ialah mestilah konsisten dengan apa yang ditunjukkan di dalam Dewan ini. Jadi soalan saya pada Lembah Pantai, pelajar memperjuangkan kebebasan mereka, mereka ambil tindakan sebenarnya. Dibawa ke mahkamah, lawan di mahkamah tinggi, menang. Lawan lagi mahkamah rayuan dengan peguam sendiri. Itu bagi saya satu perjuangan pelajar yang saya amat sanjungi, saya kagum. Kerana mereka berjuang. Dan di kala ini kita tidak terlibat dalam perjuangan itu, kita mewawarkan, kita advocate perjuangan tersebut. Dan mereka mengalami implikasinya. Di kala ini juga kerajaan membawa pindaan yang sebenarnya, kalau pada pandangan saya, it can be contemptuous kalau spesifik isu dibincang. Kalau yang merujuk kepada pending case di Mahkamah
di Mahkamah Persekutuan. Yang saya katakan sebegitu, yang sewajarnya model yang terbaik oleh menteri kita di sini ialah membuat keputusan hari ini. Kami tidak akan meneruskan rayuan kerana kami di sini lebih minat berbincang untuk pindahan ini ke arah, kerana ini akan menjimatkan masa mahkamah, menjimatkan masa pelajar, menyiapkan program-program yang lain, dan saya rasa menteri boleh membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Mohon penjelasan. Terima kasih Balik Pulau, terima kasih Tok Speaker. Saya memang menyambut baik apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat dari Balik Pulau itu. Sebenarnya saya fikir bukan diri saya sendiri, Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengajian Tinggi pun bersetuju. Kerana bila kes UKM 4, Tok Speaker bayangkan tanggal 31 Oktober 2011, Mahkamah Rayuan Malaysia memutuskan bahawa Seksyen 15/5 Akta Universiti dan Kolej Universiti bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Ini merupakan satu hallmark decision. Saya fikir tak boleh kita nafikan. Kalau kita nak kata, ada beberapa ahli parlimen di sana kata nak separation of powers. Jadi di sini pada saya ada keputusan yang begitu jelas, bukan semata-mata kenyataan daripada individu, daripada masyarakat madani atau pembangkang. Keputusan mahkamah seharusnya tidak dilaksanakan rayuan, tidak diteruskan. Malangnya pada 21 September 2011, Mahkamah Persekutuan membenarkan kerajaan, Kementerian Pengajian Tinggi untuk dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia merayu terhadap keputusan ini. Dan walaupun kenyataan keluar daripada Timbalan Menteri Pengajian Tinggi kata tak setuju, tidak mahu merayu, pada saya kita berbalik kepada aksi, iltizam politik. Kalau benarlah, ya takkanlah nak buat piecemeal measures. Hari terakhir parlimen, okey, kita nak buat sedikit pindaan, habis, bulldoze semua undang-undang semata-mata sebelum pilihan raya. Boleh katalah on paper ni kerajaan buat, kerajaan nak transformasi. Pada saya, kita nak sesuatu yang substantif, yang bermakna, yang mencerminkan keikhlasan. Khusus bila bercakap dengan orang muda. Orang muda lebih discerning, Datuk Yang di-Pertua, dengan izin. Jadi saya pintalah kerajaan, khusus kementerian, perlu pastikan tidak dirayu. Barulah kita dapat satu keyakinan perubahan akan berlaku. Kalau tidak, fikir saya tak ada guna. Dan saya tahu akan berlaku pindaan dalam pindaan. Hari ini dia banyak berlaku kes pindaan dalam pindaan. Tadi dah ada akta kesalahan pilihan raya. Sekarang dalam akta ini saya pasti akan ada pindaan khusus yang dibawa oleh ahli parlimen Barisan Nasional. Jadi saya pohon ambil kira juga pindaan dalam pindaan yang dibuat oleh ahli parlimen Pencik Utara. Kerana apa pun, kalau di sini dalam rang undang-undang ini kita tak boleh tunjukkan semangat setia kawan kita demi masa depan, demi generasi masa depan, jadi saya tak tahu lagi di mana. Kerana dah ada peluang dan on record dah disebut bahawa kita bersedia menimbang, bersetuju. Jadi pada saya, bantulah usaha ini. Yang terakhir, Datuk Yang di-Pertua, saya hanya ingin kembali kepada rasional, rasional kerajaan, khusus kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang on record juga 2008 mengaku beliaulah orang yang telah perkenalkan Akta Universiti dan Kolej Universiti. Apakah alasan? Alasan saya baca daripada blog beliau, walaupun kita sudah merdeka lebih 15 tahun ketika itu, tetapi bilangan kelulusan daripada universiti tak ramai, terutama di kalangan orang Melayu. Okey. Tetapi kemasukan sahaja, saya panjangkan, saya pendekkan, tidak akan menambah jumlah Melayu yang berpelajaran tinggi jika ramai yang diterima masuk tak lulus dan tidak berjaya memperolehi ijazah. Kita terpaksa menerima hakikat bahawa ramai penuntut Melayu dan bumi putera lain yang diterima masuk universiti memiliki kelulusan yang kurang baik daripada penuntut bukan Melayu. Sama ada mereka mendapat ijazah universiti atau tidak, bergantung kepada kegigihan mereka menempuh sepenuh masa untuk menguasai ilmu melalui proses-proses pembelajaran ala universiti. Maksud dia dijelas ada kaitan yang terus dengan keputusan universiti, ranking di sini. Kalau nak tengok rasional oleh
Tun Mahathir yang telah mewujudkan akta ini, ya. Dan disebut lagi di sini yang akhir, ayat yang akhir. Okey. Jika hari ini penuntut lebih dewasa dan bertanggungjawab, batalkan sahaja auku. Ini disebut, dan saya hanya nak kata, kalau rasional untuk pastikan pelajar menguasai pengajian dan pastikan mereka atau pelajar-pelajar ini sampai ke Menara Gading dengan baik, dengan prestasi yang meyakinkan, kenapakah ya kita tak juga melihat setelah bertahun-tahun auku diperkenalkan, mahu tidak mahu prestasi universiti di Malaysia merudum dengan serius. Yang contohnya daripada senarai, senarai Times Higher Education Supplement. Jadi saya nak bagi tahu, saya pergi balik gandingan rasional yang disebut oleh individu yang telah mewujudkan akta ini dan keputusan setelah bertahun-tahun yang akhirnya tidak mendatangkan hasil. Justru bila kita rujuk sampai ke tahap itu, sekarang wajiblah, ya, perlulah kerajaan, khususnya kementerian, saya minta sekali lagi jasa baik, ya, bukan saja Timbalan Menteri untuk menerima pakai pindaan, untuk melihat dengan teliti piagam agung yang dibawa oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Sekian, Datuk Yang di-Pertua, saya tidak menyokong